benar-benar abadi. Tidak ada ilmu yang tidak ada agama yang terus kekal sampai kita mati, sampai hari kiamat selain Islam. Okey, ini kekuatan yang nak diangkat, bahawa siapa yang senang hati tak tambah ilmu agama, dia akan jumpa namanya sengsara jiwa, dia akan jumpa namanya sengsara spiritual. Dan walaupun dia punya nampak fizikal kehidupannya nampak macam senang, macam tenang. Sebab itu kita pesan pada orang lelaki, bila dia mula banyak duit, dia mula banyak masalah. Okay, dia bila mula naik pangkat, maka dia mula naik masalah. Akhirnya mati tegak, mati muda, mati belum jumpa 50 dah berangkat dan sebagainya. Okay, sebab apa? Allah limpahkan rezeki, dia mula nak pesong. Dia mula nak pesong. Sebab itu ramai suami-suami yang mula curang apabila gajinya berlebihan. Gajinya ada lebih daripada yang biasa. Sebelum ini okey-okey je, sebab gajinya ngam-ngam je. Tapi bila Allah bagi lebih sikit, dia dah mula tambah-tambah dosa. Sebab itu mi pesan pada semua yang ada. Sebab itu kita katakan, kalau boleh kita nak bangunkan balik. Bangunkan balik kekuatan bahawa tidak ada janji bahagia dalam kehidupan, janji senang hati dalam kehidupan selain menambah ilmu. Sebab itu apa yang pengalaman yang melalui ketika mengendalikan anak-anak remaja yang bermasalah umur 18, 19, 20, 21 ini, mereka yang ikatan dengan Allahnya sangat rapuh. Ikatan dengan Allahnya sangat rapuh. Dan bila kita tengok mak ayahnya pula, mak ayah yang tak kisah nak tambah ilmu agama, tapi mak ayah kisah nak tambah jawatan, nak tambah gaji, nak tambah pendapatan, tapi tidak pernah berusaha untuk tambah ilmu agama pada dirinya dan pada keluarganya dan pada anak-anaknya. Bila ini tidak terangkat, anak terkeluar simpang perenang. Terjadilah seperti apa yang pagi tadi, dia ambil tudung maknya, dia jerut kat leher maknya. Kerana terlalu marah dengan emaknya, terlalu benci dengan ibunya. Mengapa kes ini terjadi? Okay, kalau anak faham agama, kalau anak dia asuh agama, dia tahu apa itu hormat. Dia tahu kedudukan ibu itu bagaimana. Dia tahu macam mana nak memuliakan ibunya. Siapa yang menjadi musuh kepada ibunya, dia memang anak yang Allah jadikan untuk jadi musuh dalam keluarga. Sebab itu ibu ayah mesti benar-benar berusaha supaya anak melihat mak ayah tambah ilmu, tapi ilmu ke anak tak bertambah. Letih kita weh. Letih kita. Sebab itu paling sikit kita ingatkan, paling sikit kita pesankan, bendanya begini-begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Termasuklah mi kata kes yang kemarin disebut nak bagi daging kurban ke anjing tu. Letih rasanya. Itu adabnya memang tak ada. Maka kita nak bangun balik kekuatan supaya anak kita merasa dan kita merasa ilmu tentang agamanya adalah bertambah setiap masa. Sekarang sudah ada banyak kesempatan menambah ilmu agama. Kerana tanpa ilmu agama, jiwa tidak terawat. Ilmu-ilmu selain ilmu agama, dia melawat minda, boleh merawat emosi, tapi tidak boleh merawat hati. Keyakinan bertuhan sajalah yang memegang peranan besar untuk merawat hati. Oleh itu sekali lagi, mari kita tengok surah Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85, barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Ini Allah dah sebut dalam surah Al-Imran ayat 85. Ada satu kes, anaknya kata apa? Datang jumpa Umi, bila dia kata dia, apa masalah awak? Bila Umi tanya, apa masalah? Masalah saya adalah saya paling benci dengan mak saya. Okay, saya paling benci dengan mak saya, kedua ayah saya. Jadi bila Umi mula cakap tak baik kita orang Islam, benci mak ni salah. Itulah sebabnya saya tak nak jumpa orang Melayu. Itulah sebabnya saya tak nak jumpa orang agama. Itulah sebabnya saya tak nak jumpa ustaz. Okay? Dia tak nak dapat sentuhan agama. Dia tak nak dapat nasihat dari sudut agama. Ini kerana hatinya kosong.
hatinya kering dengan agama. Sebut agama je, oh susah. Sebut Tuhan je takut. Nak lawan Tuhan daripada nak ingat Tuhan. Sedangkan rezeki dia tu Allah Tuhan yang bagi. Ini sebab keyakinan itu tidak terkait. Dia tahu ada rezeki tapi dia tak tahu ada Tuhan. Macam mana? Dia tahu ada mak ayah yang besarkan dia. Tahulah, bukan kita suruh, dia yang nak. Oh, jawapan tu macam Umi nak ramai je mulut dia. Sebab itu kita kata masa jumpa tu nampak macam baik sikit, baru 2-3 hari tu terus nak jerut mak dia. Jerut leher mak dia. Bayangkan macam mana anak yang macam mana agaknya kita nak lahirkan. Sebab itu walaupun rumahnya besar, walaupun gajinya banyak, walaupun mak ayahnya orang besar, duduk di tempat kondo mewah dan sebagainya, tapi belum mampu untuk menambah kekuatan. Macam mana nak menghadapi anak yang begini? Macam mana nak menghadapi anak yang dah tak sayang mak ayah, tak jumpa Tuhan, tak solat, tak jumpa Quran, tak, itu semua sampah, dia kata. Itu semua menyusahkan. Bermakna sudah masuk elemen-elemen nak meninggalkan agama. Itu yang kita paling takut, malang yang paling malang apabila anak kita terkeluar daripada landasan agama. Kita jalan lurus, tak ada sempang siul, tak ada patah sana, tak ada bengkok sini, tak ada sulit sana, tak ada sulit sini. Ni kekuatan yang nak diangkat. Allah dah tak bagi tahu dah, siapa pegang agama, siapa pegang aku, siapa yakin dengan aku, siapa ikut aku bagi jalan lurus. Kenapa?